Hai, selamat petang semua. It's me, Jeff Ignacio, the owner of this channel, Everything Siti Nordiana. Seperti biasa, saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada anda semua yang tak putus-putus support channel saya sehingga saat ini. Yang anda telah komen, anda like, anda follow. Terima kasih. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan tunggu lama, kliklah butang subscribe itu. Okey? Dan saya ingin react satu video ni. Terkini, perkembangan kes saman Siti Nordiana, Lansol dan isteri mahu... So, this one uploaded by Sekadar Berita, ya, Sekadar Berita pada semalam lah, 18 of August. So, I want to know what's going on because ialah dalam kesibukan kerja apa ke, kes ni berjalan. So, kita pun nak tahu what is going on right now, right? So, tanpa buang masa, jom sama-sama kita saksikan. Perkongsian berita kali ini, Peguam Syura, Lan Solo dan isteri mahu bincang selesai luar mahkamah. Oh, wow. Mahu bincang selesaikan di luar mahkamah. Wow. And the first thing that comes to my mind was just now lah, bila I dengar tajuk ni, apa salah tak buat lagi awal lah sebelum kes ni jadi kes mahkamah. But never mind, let's continue. Kes saman Siti Nordiana. Sorry. 5 sekawan yang berdepan saman fitnah penyanyi Siti Nordiana kini menggunakan khidmat pasukan guaman berbeza bagi berdepan proses undang-undang yang sedang. Oh, berbeza meaning all of them uses different lawyers? Wow, okay. Yang berlangsung. Menurut Peguam Muhammad Hafiz Hood, dia bersama Alan Razak hanya bertindak mewakili 3 daripada mereka, iaitu Syura Bedron, Lan Solo dan isterinya. Sementara itu, 2 individu lain masih. Who is this on the left? Yeah? Is this the lawyer or what? Tidak diketahui siapakah peguam yang akan mewakili mereka. Okay. Bercakap tentang perkembangan kes berkenaan, Hafiz memberitahu mereka sudah memfailkan memorandum kehadiran di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada Isnin selepas dalam proses melengkapkan pernyataan pembelaan terhadap tuntutan Siti Nordiana. Sebelum ini, peguam Siti Nordiana iaitu Abang Azlan, Abang Arifin berkata kelima-lima defendan masih tidak diwakili oleh peguam serta tiada kehadiran dan pernyataan pembelaan yang... Wow, Siti Nordiana is really serious this time, you know. And for her to go through such length, bagi seorang Siti Nordiana untuk berkeputusan sejauh ini, saya percaya dia dah what do you call it, memikirkan sehabis baik, you know, because we all know that these people are friends, you know, berkawan lama sejak maybe sebelum mereka menjadi penyanyi dan semasa mereka jadi penyanyi dan ya sampai sekarang. And then for her to decide on taking action to the friends, I believe dia dah fikir semasak dan sehabis baik lah, you know. I cannot imagine myself in her position. Like kalau ada kawan yang mengaibkan saya, contohnya lah ya, contoh, what will I do, you know? But maybe I won't go to Siti Nordiana's extent. Why? Because I am not famous, number one. Number two, macam tak adalah credibility tercalar. Cuma ialah within the circle, small circle saja. Tapi kalau level Siti Nordiana ni, ialah seluruh satu negara kenal, dan bukan tu je, negara-negara lain di Nusantara pun kenal mereka. So yeah, that's why I said untuk beliau berkeputusan untuk mengambil tindakan sejauh ini, yeah, that's the word, sejauh ini, saya percaya dan yakin bahawa beliau telah menimbangkannya semasak-masaknya. Ya. Yang difailkan oleh mereka. Bagaimanapun Alan tampil menjelaskan selaku peguam, dia boleh memfailkan memorandum kehadiran pada bila-bila masa bermula daripada 3 Ogos hingga 17 Ogos ini. Hey, it's Tambah over. Alan,
pengurusan kes yang telah diadakan pada 10 Ogos ini adalah satu tarikh masih belum matang untuk memorandum kehadiran difailkan bagi pihak anak guamanya. Dalam pada itu, Hafiz berkata tiada sebarang perkembangan lain yang dapat dikongsikan buat masa kini memandangkan mereka belum memfailkan pernyataan pembelaan. Hafiz bagaimanapun memberitahu kemungkinan kedua-dua pihak peguam akan berbincang untuk mediasi di luar mahkamah selepas proses memfailkan kesemua pernyataan. Okay. Earlier on, I said, "Hey, why don't they think about it earlier before things became worse and then go to the court macam tu?" Dan bila I dengar bahagian ni, kita ulang bahagian ni. Manapun memberitahu kemungkinan kedua mereka belum memfailkan pernyataan pembelaan. Bahagian ni. Hafiz bagaimanapun memberitahu kemungkinan kedua-dua pihak peguam akan berbincang untuk mediasi di luar mahkamah. Berkemungkinan berbincang di luar mahkamah lah, mediasi di luar mahkamah. Selepas proses memfailkan kesemua pernyataan. Menerusi laporan MSTA pada 3 Ogos lalu, Alan Razak berkata kelima-lima individu terbabit dituntut membuat permohonan maaf menerusi siaran akhbar, Instagram dan Facebook Live serta RM500,000 setiap seorang. The first round was earlier on, Siti Nordiana, apa itu? Permohonan maaf kan? And then tak kena buat. And then Siti Nordiana go to the next step, which is 200,000 per person, but now change to 500,000 per person with permohonan maaf. So, saya bukannya orang yang expert dalam bidang perundangan atau apa, walaupun ialah saya ada background itu. Cuma saya macam sedih lah, seriously sedih, because all of these processes, all of these processes can actually be avoided. Seriously, can actually be avoided. Selain itu, Alan turut memberitahu Siti Nordiana juga menuntut ganti rugi khas, ganti rugi teruk dan ganti rugi teladan menerusi pernyataan tuntutan tersebut. Okay, that's the end of it. Yeah, like I said earlier on, benda ni semuanya actually can be avoided. But yeah, maybe this is how it's gonna be lah. Yeah, we have no control over everything. You know, sometimes we think, sepatutnya. Yeah, sometimes in life we have no control over certain things, and yeah, this is how it's going to be. And I do hope that things will be settled in the best way possible. Lepas tu, hopefully mereka boleh. I'm not sure whether it's still possible for them to be friends once again. I really have no idea, but all the best to all of them. You know, I always have this in mind. Buang yang keruh, ambil yang jernih. If you still can fix that friendship, that relationship, and then make it into, of course lah, benda yang dah pecah tu, kalau you gam apa semua, mesti ada kesan dia lagi kan. But we as humans, we make mistakes. No matter how, we tried our best to, of course we cannot be perfect, we try our best to not do certain things, but things will happen eventually. Yeah. So, saya berharap agar mereka dapat selesaikannya dengan cara yang baik dan everyone learn the lessons from there on, and maybe mereka akan lebih bersikap terbuka di antara sesama sendiri ataupun masing-masing, bersikap terbuka. If there is something that they are not happy with, or they feel it's unpleasant for you to treat me like this, like that, this and that, terbukalah untuk berbincang dan beritahu, I tak suka lah you buat macam ni, macam tu. For me it's good for friends to actually, what they call that, untuk kawan, untuk lebih terbuka dan beritahu what you like, what you don't like, because friendship is all about respect as well. Of course, when you have friends, especially BFF, kawan mati gila-gila, kadang pertuturan percakapan tu memang out of this world lah ya. Yang faham tu faham lah ya. Cuma ya ada benda yang
we are friends. There are certain things that I like, that I don't like. There's certain things this and that. Make it like, okay, that's the most, that's the furthest that I can go. Like, oh, my friend don't like this, don't like that, so I better make sure that I don't make her or him hate me like that. I don't know. My friend know me better, so I can be friends with anybody. I am not easily offended. But of course lah, we have to learn how to menghormati sesama, menghormati sesama. And if you have something that you think you don't like, or if I offended you, by all means, I'm an open book. You can come and talk to me. So I do hope also Anda semua pun macam tu juga, berkawan ini, because this is something very true. Orang yang sangat rapat dengan you adalah orang yang selalu menyakiti you, yeah, that's how life is. So learn to be learn to explain yourself. Saya pun tak tahu apa yang nak cakap, tapi all I'm saying is you must be able to respect one another. Certain things mungkin your friends don't like, you like it, but respect lah. At the end of the day is respect and also tolerance. So like I said just now, all the best to these 5 people. May they find the best solution ever, supaya keadaan akan tak menjadi lebih keruh, malah menjadi lebih baik, lebih jernih selepas ini. So thank you very much for watching my reaction. Till then, take care, stay safe, and #kita jaga kita.